Hello, hi guys. So, hari ni saya nak ceritakan tentang satu lagi pencabar dalam kategori segmen compact SUV. Satu model compact SUV yang saya boleh katakan baik sebab dia datang daripada keturunan yang baik-baik. Toyota. Dan kereta ni agak pelik sikit sebab nama dia daripada dulu kita pernah dengar, tapi sebenarnya model ni baru saja dekat dalam pasaran. Iaitu tak lain tak bukan, wow, Toyota Corolla Cross. Dan actually ramai orang yang pelik dengan kereta ni. Sebenarnya kereta ni terletak dalam kategori segmen apa kan? Nama Corolla dah tentu segmen C, tapi bentuk, saiz nampak macam ala-ala HRV. Dia tak rendah sangat dan dia pun tak begitu tinggi sangat. So, jom kita sama-sama find out tentang Toyota Corolla Cross ni. Let's go! Let's go! Let's go! Biar jalan berliku, takkan ku perlahankan laju, biar kabur mataku. Okey, ramai yang keliru, ramai yang tanya sebenarnya Toyota Corolla Cross ni terletak dalam segmen kategori yang mana. Sebab ialah kita tahu nama pun Corolla dah tentulah dia terletak dalam kategori segmen C. Tapi segmen C Toyota SUV dia dah ada RAV4. Actually, kereta ni ramai yang comparekan dengan HRV. Boleh juga kalau kategori size tu, sebenarnya HRV tu dibina atas platform Honda Jazz. Bermaksud Honda HRV tu adalah segmen B. Yang ini adalah segmen C, segmen yang lebih besar. Tapi sebenarnya tak ada masalah pun kalau kita nak banding-bandingkan kan. Yang penting size kegunaan dia sama. Yalah, sebab dia crossover yang nak kata tinggi tak tinggi sangat, rendah tak rendah sangat kan. So, perbandingan yang paling tepat antara model-model lain yang berkonsepkan sama macam Corolla Cross ni adalah Mazda CX-30. Ya, CX-30 tu dibina atas platform Mazda 3. Yang ni Corolla. Corolla pun ada dia punya hatchback kan. Dan antara model-model lain SUV crossover kecil segmen C ni adalah maybe macam Mercedes GLA. Lebih-lebih kurang lah macam Corolla Cross ni. Tapi memang saya tak bandingkan kereta ni dengan HRV dan X50. Tapi sebelum ni Toyota pun dia memang dah ada SUV yang kecil sikit daripada saiz CR-V X70, iaitu Toyota CHR. Tapi adakah ini replacement kepada Toyota CHR? Cuma Corolla Cross dan CHR ni dia ada market segment yang berbeza. Yang itu dia more kepada sportiness, yang ni dia nak more kepada practicality. Dan daripada segi luaran korang tengok daripada depan, dia ada letak sedikit elemen-elemen sportiness dekat situ. Lampu dia dan grill dia yang berbentuk A, berbentuk agak sedikit garang kat situ. Dan daripada tepi juga dekat pillar C ni dia ada letakkan macam chrome tulisan Corolla Cross dekat situ. Kemudian dia punya identity crossover line hitam kat tepi ni dia ada sikit garisan-garisan bersegi untuk menampakkan lebih sporty. Dan body dia pun bahagian sisi ni dia ada sedikit profil lekuk-lekuk bergeometri macam tu kan. Dan daripada belakang pula kita tak nampak kereta ni terlalu tinggi sangat macam X70 ke CR-V, Mazda CX-5. Kereta ni nampak macam lowered sedikit. Dan unit yang saya pandu ni adalah unit paling full spec untuk Corolla Cross ni, iaitu spec V. Dia ada spec G dan spec V. So daripada segi dia punya ruangan dalaman dia pula, once korang masuk je kereta ni, korang memang nampak dia punya interior dalaman ni memang banyak menggunakan DNA daripada Corolla. Banyak elemen soft touch dekat sini. Soft touch, ni bukan ni soft touch. Seat dia pun bagi saya agak selesa dan agak sporty juga. Dan saya suka dia punya dashboard dekat sini. Nampak elemen yang different sikit. Design dia kan. Tak banyak benda yang ada dekat tengah-tengah ni. Very simple dia punya design dia. Cuma saya rasa kereta ni agak sedikit kurang kompartmen. Yang ada dekat sini adalah ruang ni, tapi ni actually wireless charger. Korang tengok dia kena selit macam ni dan masukkan tu. Lepas tu ada cup holder dekat sini. Sebelah sini pun tak ada apa-apa kompartmen, tak ada. Armrest bawah ni, dalam ni ada kompartmen, tak besar. So kereta ni bagi saya agak sedikit kurang kompartmen lah. Pedal shift tak ada, kereta ni tak ada pedal shift. Dan kat tengah-tengah ni kemas lah. Tak ada juga handbrake dan tak ada juga electric parking brake. Bermaksud kereta ni handbrake dia dekat bawah situ. Dia menggunakan foot brake.
Saya suka foot brake walaupun teknologi lama, tapi bagi saya dia praktikal sebab dia tak kacau bahagian-bahagian sini kan. Dan daripada segi steering, steering dia tilt atas bawah dan ada teleskopik. Steering dia pun bagi saya agak cantik, selesa, sedap dipegang, cuma agak sedikit kecil sikit, tapi okey, tak ada masalah. Dan button-button kat sini semua nampak kemas, bukan button yang murah lah. Kalau tekan tak ada pembunyi ketek. Memang okey. Meter cluster dia dikombinasikan dengan analog dan digital, cantik. Dan dia ada push start button, kemudian dia ada electric seat. Electric seat, so lebih kurang 8 arah, lebih kurang. Cuma untuk driver seat sajalah. Untuk passenger seat dia masih lagi menggunakan manual. Dan daripada segi dia punya infotainment dekat tengah-tengah ni nampak besar. Dia menggunakan sama juga head unit macam Toyota Corolla tu kan, Corolla baru. Yang mana dia nampak daripada sini macam floating, tapi sebenarnya head unit dia termasuk sampai dalam ni. Tak ada apa-apa sangat, tapi yang paling penting dia ada didatangkan dengan Apple CarPlay dan Android Auto. Tu paling penting lah. Dan satu lagi, dia ada Panoramic View Monitor, PVM. Dia tak berapa silau sangat sebenarnya. Korang boleh pilih macam-macam view kat sini. Pak lori depan tadi lalu. So actually benda ni penting, especially untuk kereta-kereta besar zaman sekarang ni kan. Senang parking kan, tak adalah parking sengit sana sengit sini. Belakang ni ada rear aircon vent dan ada 2 USB port. So kereta ni didatangkan dengan satu wireless charging kat depan ni, satu USB port untuk media, 2 USB port kat belakang dan satu power outlet dekat dalam armrest ni. Dan seat bahagian belakang dia ni, dia boleh adjust dia punya tahap angle sandar tu. Sama ada nak tegak sikit ke, nak sandar sikit pun boleh. Kereta ni didatangkan dengan keyless entry. Dan door handle dia kalau korang tarik, dia terkeluar semua macam ni. So dia nampak cantik, nampak special lah kereta ni kat situ kan. Dan satu lagi dekat pintu ni, dia punya kemasan getah ni, dia sampai bawah ni tau. So kalau kita jalan dekat banjir ke kan, air tu susah sikit nak masuk lah kan. So Corolla Cross ni didatangkan dengan boot space antara yang terbesar sebenarnya kalau bandingkan dengan dia punya kompetitor dia yang lain, iaitu ruang boot dia sebesar 487 liter. Ya, kalau baringkan seat tu 1000 lebih lah kan. Sementara HR-V boot space dia 437 liter, even lagi besar daripada CX-30 430 liter dan jauh-jauh lagi besar daripada CHR lah. CHR 377 liter sahaja. Dan boot dia pun didatangkan dengan power boot. So senanglah kalau korang nak angkat barang ke kan. Dan daripada segi harga kereta ni untuk spek G adalah 123,000 on the road, tidak termasuk insurans. Dan spek V yang ini, unit yang ini adalah 129,000. So kalau kita nak bandingkan dengan Honda HR-V, which is satu segmen lagi bawah daripada dia, tapi saiz kecil sikit je daripada ni, lebih-lebih kurang. HR-V tu harga dia bermula daripada 104 hinggalah lebih kurang 118, 120 lah. So full spec HR-V lagi murah daripada lower spec Corolla Cross ni. Tapi Mazda CX-30 baru sebut. Tapi Mazda CX-30, which is lebih kurang macam ini juga, sama segmen, harga dia paling murah tu lagi mahal daripada Corolla Cross ni. Harga CX-30 tu adalah bermula daripada 144,000 hinggalah ke 160,000 tak silap saya. Kedua-dua kereta ni adalah CBU. Bermaksud kereta-kereta ni adalah fully imported daripada luar. Dia tak pasang dekat Malaysia, dia tak buat dekat Malaysia. Berbanding dengan HR-V memang dipasang dekat Malaysia lah. So daripada segi performance, Toyota Corolla Cross ni hanya didatangkan dengan enjin 1.8 liter NA untuk kedua-dua variasi G dan V, yang mana enjin 1.8 tersebut dipacu oleh 7-speed dual VVTi yang boleh produce sehingga 137 horsepower dan 172 Nm of torque. Bagi saya agak cukup untuk sebuah kategori SUV yang berat dia saya anggarkan 1.5 tan. Daripada segi dia punya service, maintenance, reliability, saya rasa itu adalah satu topik paling bosan lah kalau kita cerita pasal Toyota ni, sebab semua orang tahu Toyota adalah salah satu company yang paling-paling boleh dipercayai daripada segi dia punya ketahanan dan reliability dia. Kalau kita ambil model Corolla lah, Altis, pernah tak kita dengar ada komplain yang teruk-teruk? Mungkin ada, tapi sangat-sangat jarang berlaku lah. So kita nak test dia punya acceleration.
Ya, bagi saya tak ada masalah. Lagi-lagi untuk kategori sebuah crossover ni bukan kita nak bawa agresif sangat kan. Memang tak ada masalah untuk enjin 1.8. Tapi sebut pasal agresif, ya, baru-baru ni company Toyota ni seems macam diorang bertukar hala tuju diorang. Oh, lane departure warning. Dia ada sedikit kawalan, dia macam keras sikit lah steering tu. Yang mana kalau kita tengok sekarang Toyota hala tuju dia dah mula dah buat kereta-kereta yang sporty dan agresif. Kan, handling masih ada body roll, tapi bagi saya kalau kita pandu Toyota yang sebelum-sebelum ni memang jauh berbeza lah. Dan kereta ni pun bagi saya agak agile juga. Korang tak terasa pun macam bawa kereta yang besar, SUV crossover, tak. Sebab kita pun tak duduk begitu tinggi sangat daripada atas permukaan jalan. Agak kuat rendah juga dan tak begitu tinggi juga. So daripada segi dia punya performance, handling semua, bagi saya tidaklah berada dalam kategori yang powerful sangat-sangat, baik sangat-sangat, tapi dia dah lebih daripada, dia dah beyond daripada normal kereta-kereta Japan. Dan actually banyak pun kereta-kereta Japan sekarang dah sedap bawa dia handling dia berorang pun dah sedap, especially Mazda, kemudian Mitsubishi dan sekarang Toyota. So Honda, Nissan, anda bila lagi nak letakkan handling yang baik dalam kereta-kereta kecil korang? Dan satu lagi daripada segi dia punya fuel consumption, berapa jimat minyak kereta ni. Toyota Corolla Cross ni dikatakan minyak dia sekitar 14.7 km per liter. Ya, which is okay, jimat. Dia sama juga lebih kurang macam HRV, sekitar 14-15 km per liter. Memang okey, tak ada masalah untuk kategori engine 1.8 liter, kereta berat macam gini. Daripada segi sistem safety, kereta ni memang tak perlu risau. Kereta ni didatangkan dengan 7 airbag. ABS, EBD, traction control, hill hold assist tu semua memang confirm ada lah. Dan kereta ni didatangkan dengan Toyota Safety Sense. Bermaksud apa yang ada dekat Yaris, Vios, Corolla, semua ada juga dekat dalam Corolla Cross ni. Lane departure warning, autonomous emergency braking, blind spot monitor, semua dia ada. So daripada segi sistem safety, Toyota Corolla Cross ni salah satu compact SUV yang mendapat sistem safety yang terkini dan bertaraf global. Dan saya difahamkan Corolla Cross ni mungkin in the near future dia akan pasang dekat Malaysia. So bila dia pasang dekat Malaysia, dia jadi CKD, harga dia akan lebih rendah. So kita harap Toyota cepat-cepat buat kereta ni dekat dalam Malaysia dan kereta ni akan mendapat harga yang kompetitif. Secara tak langsung kereta ni akan menjadi salah satu kompetitor kepada HRV dan X50. Ya, harga dia dah tak jauh dah dekat situ kan. Ya, of course kalau kita bandingkan kereta ni dengan Proton X50 memang jauh dia punya spesifikasi. Yalah, X50 tu semua orang tahu dia siap ada sekali didatangkan dengan auto parking. Tapi ada juga sebenarnya kelebihan untuk Corolla Cross ni yang tak ada pada Proton X50 dan model-model lain. Ya, salah satunya mind freedom. Pada owner-owner Toyota yang tengah pakai Toyota sekarang, korang faham maksud saya. So, Toyota Corolla Cross, satu lagi compact SUV yang mungkin korang boleh considerkan kalau korang tengah cari sebuah SUV yang tak besar sangat, yang tak begitu mahal sangat, tapi komplit daripada segi dia punya practicality, sistem safety yang bertaraf global dan up to date. Dia punya performance handling pun dalam kategori yang okey, baik. Mungkin korang boleh considerkan Toyota Corolla Cross. Dan terima kasih sekali lagi saya ucapkan kepada sahabat Toyota saya, iaitu Bro Faris. Dan kalau korang tengah cari kereta-kereta Toyota, tak kira lah apa pun, daripada Hilux, Vios, Yaris, Corolla Cross, Corolla Altis, Toyota Camry, dan korang berada di sekitar area Lembah Kelang, Kuala Lumpur, Kelang, Selangor, Shah Alam dan sekitar, korang boleh call sahabat Toyota saya, Bro Faris. Nombor dia dekat bawah ni dan insyaAllah dia akan berikan servis yang terbaik untuk korang. Dia akan bantu buat loan dan sebagainya lah. So terima kasih kepada korang semua yang menonton video ni sampai habis. Dan bagi korang yang mungkin baru terjumpa channel ni dan mungkin video ni boleh membantu korang dalam membuat pilihan kereta-kereta yang bakal korang pilih, saya Nas Abdullah dan saya hargai sangat-sangat kalau korang dapat bantu saya dengan klik button subscribe dekat bawah video ni. So insyaAllah saya akan cover banyak lagi model-model Toyota di masa akan datang. Dan akhir kata daripada saya, Nas Abdullah, salam strategi, fight, conquer. Apa strategi?
Mampukah membara when it's time to fight? Mampukah kau marah when it's time to conquer? Harus kau